Hai semua, bertemu kita untuk minggu ini bersama saya, Puteri Ifah Nabila binti Muhammad Zawi dari Kru TV PSS SMK Syed Safi. Minggu ini merupakan minggu giliran saya bersama para penonton. Apa yang menarik pada minggu ini? Nantikan sehingga akhir siaran. Sebelum itu, pihak SSTP ada menyediakan hadiah yang misteri untuk para penonton sekalian. Dengan syarat, anda semua mesti menjawab semua soalan yang telah kami sediakan. Penyertaan murid yang terbanyak, pihak SSTP akan menyediakan hadiah misteri kepada pihak sekolah. Tunggu apa lagi kawan-kawan? Mari kita jawab kuis ini pada akhir segmen ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Tahun 2023. Agak-agak para penonton, tahun ni tahun apa ya? Untuk pengetahuan semua, tahun ini merupakan tahun arnab ataupun water rabbit. Tanda arnab adalah simbol umur panjang, keamanan dan kemakmuran dalam budaya Cina. Sebelum itu, Cikgu Eng boleh perkenalkan diri Cikgu Eng kepada semua? Ya, boleh. Saya Cikgu Eng dari SJKC Simpang 4. Nama saya Eng Yingzi. Eng Yingzi. Oh. Okey. Cikgu Eng, boleh saya tanya beberapa soalan untuk Cikgu Eng? Ya, boleh. Okey. First, boleh Cikgu kongsikan persiapan Tahun Baru Cina tahun ini? Ya, boleh. Sebelum tu saya ingin mengucapkan kongsi fakcai lah kepada semua. Dan persiapan saya sebelum Chinese New Year ialah saya mula persiapan dari bulan Disember. Sebab mengambil masa untuk mengemaskan rumah, membeli baju raya dan juga menyediakan kuih muih Tahun Baru Cina dan juga persiapan untuk makan besar bersama keluarga. Okey, Cikgu Eng. Apakah perasaan Cikgu Eng untuk sambutan Tahun Baru Cina ni selepas kita dah lama kena COVID? Ya, tahun ni memang special sebab ramai saudara mara yang dari luar negeri balik ke Perlis untuk menyambut bersama-sama Tahun Baru Cina tahun ni. Sebelum tu sebab pandemik COVID-19, kebanyakan saudara mara tidak dapat balik ke kampung Perlis. Tapi tahun ni semua balik dan gembira dapat bersama dan makan besar bersama dan menyambut Tahun Baru Cina bersama. Macam menarik je barang kat atas ni. Ya. Okey. Boleh Cikgu perkenalkan kepada saya dengan para penonton apa yang Cikgu sediakan untuk kami? Ya, hari ini saya sediakan buah limau. Yang ni memang Tahun Baru Cina mesti ada buah ni. Dan juga kuih bako. Kuih bako juga merupakan kuih muih tradisional lah. Dan juga yang ni ialah red date. Yang ni boleh buat manisan dan juga boleh makan terus. Dan juga yang paling kanak-kanak gembira ialah angpau. Saya pun gembira, Cikgu. Ya. Tapi boleh Cikgu ajar saya beberapa perkataan Chinese untuk yang ni? Oh, boleh. Yang ni angpau, panggil Chinese panggil hongpao. Hongpao. Ya, hong ialah merah. Merah. Tengok pakaian saya hari ini baju merah juga. Hong ialah ong. Bawa ong lah. So tahun ni tahun arnab harap semua dapat ong-ong. Dan kuih bako ni boleh makan, rebus atau boleh juga balut dengan kulit popiah dan goreng makan. Sangat sedap, manis sungguh. Okey, soalan bonus. Boleh tak kalau kita Chinese New Year kita tukar lemon ni dengan buah-buah lain ataupun ada pantang larangnya? Tak sesuai kalau tukar dengan buah-buah lain sebab Chinese New Year ni memang buah limau ialah simbol kepada Chinese New Year lah. Sebab sembahyang atau pergi rumah saudara mara semua bawa buah limau. Okey. Apakah harapan Cikgu untuk tahun ni? Sebenarnya kita tahu kan tahun ni merupakan tahun rabbit.
Ya, saya harap negara kita dapat kemakmuran dan keamanan yang berterusan dan juga ekonomi dapat lebih stabil, lebih baik. Dan di sekolah, saya harap segala urusan di sekolah dapat dijalankan dengan lancar. Dan di rumah, saya harap keluarga-keluarga saya, ahli keluarga saya semua sihat sejahtera dan juga penonton-penonton semua sihat sejahtera. Okey, soalan last. Cikgu ada sediakan hongpao untuk saya? Okey, nanti saya bagi you hongpao. Okey. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak kepada para penonton tentang sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Kita kembali selepas ini dalam segmen Info Sekolah. Bersama saya sekarang ialah Puan Pengetua SMK Agama Perempuan Kangar, iaitu Puan Hajah Syakirah binti Ahmad. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Okey. PKS, apa itu PKS yang sebenarnya? Mari kita saksikan. TV PSS Mekah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Azman bin Hamzah, penolong keadaan pentadbiran daripada SMA Jaim Sayyidah Khadijah Melaka. Merasakan sangat-sangat teruja lah dengan kunjungan kami ke sekolah ini, yang mana kami lihat banyak perkara-perkara yang kami boleh belajar lah daripada sekolah ini, khususnya dengan pembentangan tahun penentu sebentar tadi. Begitu juga dengan setelah kami melawat beberapa galeri-galeri seni dan juga termasuk dengan PSS ini, saya sangat-sangat teruja dan kami semualah. Begitu juga kami mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada sekolah SMKA Perumahan Alawiyah Kangar Perlis kerana telah pun boleh mencetuskan idea lah kepada mana-mana sekolah untuk melaksanakan perkara yang telah pun sekolah ini buat. Terima kasih Tuan. Okey. Assalamualaikum saudari. Bolehkah saudari berdua kongsikan pengalaman menarik sepanjang perjalanan ke Perlis? Sepanjang perjalanan kami di Perlis, kami dapat melihat suasana awan dia indah, cantik. Lepas tu tenang je tadi. Bila kita sampai sekolah ni, kita dijemput dengan kehadiran korang semua dalam keadaan yang hebat. Fun. Lepas tu layanan korang pun baik. Kita orang rasa macam dialu-alu. Lepas tu sekolah korang pun banyak tempat yang menarik. Banyak lah yang macam kita orang boleh ambil idea ke, curi idea sikit ke untuk baharui sekolah kita orang. Terima kasih saudari. Bersama saya sekarang ni Izzati. Assalamualaikum Izzati. Bolehkah saya bertanya, apakah perasaan Izzati bila tiba di Perlis? Lebih-lebih lagi tiba di Sekolah Menengah Kewasaan Agama Perempuan. Perasaan bahagialah. Bagi tu lah sebab dapat bayi ini kan jauh kan daripada Terengganu kan. Jadi bagilah juga. Lepas tu dapat ikut sekolah ni macam banyak Johang kan. Jadi macam hebatlah sekolah ni. Terima kasih. Baiklah Ustazah, ada beberapa soalan yang saya ingin ajukan kepada Ustazah. Yang pertama, bolehkah Ustazah menceritakan serba sedikit tentang PKS di Semekap?
Baik, terima kasih Puteri. Pelancongan koperasi sekolah merupakan niche area bagi SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar yang ditubuhkan pada tahun 2008 dan ia merupakan satu program yang kita mengetengahkan kebolehan pelajar mengendalikan program. Okey, soalan yang kedua, boleh saya tahu pakej yang Ustazah tawarkan? Baik, kita ada dua pakej, iaitu pakej 2 hari 1 malam dengan harga RM170 dan pakej kedua 3 hari 2 malam 200 RM200. Baik Ustazah, sepanjang tempoh PKS ditubuhkan, berapa ramai sekolah tamu yang hadir di Semekat? Alhamdulillah setakat ni 19 buah sekolah yang hadir ke SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar sebagai tamu dan sekolah kita sebagai host. Dan kita cuba membawa pelajar-pelajar ke tempat-tempat menarik di negeri Perlis. Sungguh menarik. Dan Ustazah, untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Ustazah terhadap PKS di Semekat? Sudah pasti kita ingin mendapatkan 5-star Co-op Instek dan kita cuba ketengahkan juga kebolehan pelajar untuk mengendalikan pelancongan koperasi sekolah dengan membawa ke tempat-tempat menarik seperti Padang Besar, Gua Kelam dan juga Kuala Perlis, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, kita berhenti seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kita sekarang Encik Raisaidi bin Encik Ayub, Timbalan Pengarah Pendidikan. Apa khabar Encik? Alhamdulillah. Okey Encik, boleh saya tanyakan beberapa soalan untuk Encik? Ya, silakan. Okey. Sebagai peneraju di sektor pembangunan murid, apakah hala tuju dan perancangan Tuan sasarkan untuk murid-murid di negeri Perlis? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam #Zero Educators. Salam Go Above and Beyond 2023. Terima kasih Cik Moderator.
Baik, pertamanya syukur Alhamdulillah lah kita diberi kesempatan pada petang ini untuk sama-sama berkongsi bersama dengan sektor pembangunan murid JPM Perlis ini. Dan berdasarkan kepada pertanyaan dari Cik Moderator tadi ini, sebenarnya di SPMU kita memegang satu amanah besar bagi saya, di mana kita ingin memertabatkan dan juga memperkasakan pelajar-pelajar negeri Perlis ini ataupun 09 Kids ini. Kita berfokuskan kepada 4 aspek utama. Yang pertamanya adalah dari segi pemerkasaan untuk pembinaan jati diri 4 SEF, iaitu 4 SEF yang saya maksudkan ialah pembangunan dari segi self belief, self confidence, self esteem dan juga self motivation. Dan 4 SEF ni merupakan benda yang asas lah yang kita cuba tanamkan kepada pelajar-pelajar dalam negeri Perlis ini, di mana dengan ada jati diri yang tinggi ini, insya-Allah mereka bakal dan dapat mencorak masa depan mereka ke arah yang diimpikan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari segi pemerkasaan untuk KKMH, kemahiran kali semasa hadapan. Ini merupakan satu tanggungjawab besar juga di SPMU untuk pemerkasaan dari segi KKMH ini, di mana dalam KKMH ini ada 6 elemen yang utama. Yang pertamanya dari segi pemerkasaan untuk IoT, Internet of Things. Yang keduanya pemerkasaan untuk ICT, Information Communication Technology ini. Yang ketiganya ialah pemerkasaan dari segi entrepreneurship, usahawanan. Yang keempatnya pemerkasaan dari segi agriculture, iaitu pertanian, bidang-bidang pertanian ini. Dan juga pemerkasaan kemahiran kali semasa hadapan dari segi event management. Dan yang akhir sekali, yang paling penting saya rasa untuk kita terapkan di kalangan pelajar-pelajar di dalam negeri Perlis ini ialah pemerkasaan kemahiran kali semasa hadapan dari segi komunikasi ataupun communication. Itu 2 elemen. Kemudian elemen yang ketiganya ialah tanggungjawab di SPMU untuk mencorak 09 karakter. Maksudnya pelajar-pelajar negeri Perlis ini kita akan cuba perkasakan dari segi watak pelajar-pelajar Perlis ini, di mana kalau pelajar-pelajar Perlis ini terlibat mungkin pelibatan di peringkat kebangsaan dengan negeri-negeri yang lain, pembawaan watak pelajar dari negeri Perlis ini memang mencerminkan itulah pelajar negeri Perlis. Jadi watak-watak ataupun nilai-nilai murni yang diamalkan oleh 09 Kids ini melambangkan itulah 09 karakter untuk pelajar negeri Perlis. Dan yang keempatnya, antara yang tidak kurang pentingnya ialah kita nak bawa turun kepada sekolah-sekolah ini dari segi konsep My School My Playground. Konsep asasnya My School My Playground ni ialah kita nak bawa konsep happiness, konsep kegembiraan kepada sekolah-sekolah ni, di mana bagi saya dalam konsep kegembiraan inilah yang sebenarnya merupakan pulling factor ataupun faktor menariknya pelajar-pelajar ini untuk datang ke sekolah. Dan bila budak-budak ataupun pelajar-pelajar berminat untuk datang sekolah, secara tak langsung kita boleh perkasakan 3 elemen yang saya katakan tadi. Itulah antara hasrat-hasrat utama dan juga tanggungjawab saya rasa yang besar yang dipikul oleh sektor pembangunan murid. Dan untuk makluman Cik Moderator jugalah, di sektor pembangunan murid ini juga kita sekarang ini ada satu winning team yang kuat. Saya rasa ke arah sehaluan untuk hala tuju dan juga perkongsian untuk mencapai perkongsian apa yang saya nyatakan tadi. Itu ya. Okey, sebelum tu tahniah tuan, pada tahun 2022 pencapaian murid di negeri Perlis di Persada Kebangsaan dalam bidang sukan, kurikulum dan hal ehwal murid telah melepasi sasaran awal Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey. Soalan yang kedua, apakah penghargaan dan pengiktirafan yang diberikan kepada kami murid-murid yang telah mengharumkan nama negeri? Baik. Pertamanya terima kasihlah atas ucapan tahniah itu, dan di kesempatan ini sebelum saya jawablah soalan Cik Moderator itu, di kesempatan inilah saya juga ingin menzahirkan jutaan penghargaan dan juga tahniah kepada semua yang terlibat, terutamanya pada tahun 2022 untuk memertabatkan pencapaian terutamanya dari segi sukan, kurikulum, hal ehwal murid pelajar-pelajar negeri Perlis ini di peringkat kebangsaan khasnya. Dan alhamdulillah, seperti yang dimaklumkan tadi, pencapaian pada 2022 sebenarnya melepasi apa yang kita target lah. Kita target untuk pencapaian dari segi sukan, kurikulum dan juga hal ehwal murid ini pada tahun itu.
Baik. Untuk itulah, untuk pencapaian ini insya-Allah kita sedang merancang untuk melaksanakan majlis apresiasi yang kita namakan Majlis Apresiasi Akar Tunjang Kemenjadian Murid. Dan majlis apresiasi ini sebenarnya lahir daripada, kalau kita tengok balik taksonomi JPM Perlis itu, di bawah sekali taksonomi JPM Perlis itu ada satu elemen iaitu appreciation. Dan kita mengambil elemen itu untuk kita laksanakan majlis apresiasi akar tunjang kemenjadian murid ini, di mana dalam majlis ini secara konseptualnya asalnya adalah untuk memberi penghargaan daripada pihak JPN terutamanya, khususnya daripada SPMU ni, untuk pelajar-pelajar dalam negeri Perlis yang telah mengharumkan nama negeri Perlis di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan untuk maklumanlah, majlis ini insya-Allah akan dilaksanakan pada 31 Januari 2023 ini dan juga 1 Februari 2023. Di mana konsep 2 hari ini pada 31 hari bulan Januari ini, selain daripada kita nak laksanakan majlis apresiasi ini, juga pada 31 hari bulan Januari ini kita akan ketengahkan amalan-amalan terbaik ataupun showcase daripada sekolah-sekolah dalam negeri Perlis ini, di mana showcase yang melibatkan perkembangan yang saya katakan awal tadi, dari segi 4 pelajar, dari segi KKMH, dari segi karakter pelajar, dan juga dari segi showcase dari segi my school, my playground itu pada 31 hari bulan itu, di mana insya-Allah perkongsian amalan terbaik antara sekolah-sekolah dalam negeri Perlis ini kita akan laksanakan sepanjang 1 hari itu. Dan juga pada hari keduanya showcase ini juga akan terus berlangsung, dan pada hari keduanya kita akan laksanakan majlis penyampaian anugerah ataupun apresiasi ini dalam 2 slot. Pada 1 hari bulan itu, slot pertamanya pada slot waktu pagi, di mana pencapaian pelajar-pelajar yang kita akan beri penghargaan ini. Untuk sebelah paginya, pelajar-pelajar yang mengharumkan nama negeri Perlis ini kita pilih dalam 2 kategori lah. Pertamanya dari segi pencapaian podium untuk individu, yang keduanya ialah pencapaian podium untuk pasukan, untuk negeri lah. Okey, untuk individunya pencapaian podium kita dah tetapkan, iaitu kedudukan nombor 1 sampai nombor 5 kita kategorikan sebagai pencapaian podium untuk pelajar-pelajar negeri Perlis. Dan juga untuk pencapaian dari segi berpasukan ini, kita dah buat keputusan untuk pasukan daripada negeri Perlis, tak kira lah pasukan bola sepak ke, secara keseluruhan. Pencapaian di peringkat kebangsaan ini kita kategorikan pencapaian keseluruhannya dalam single digit. Maksudnya kedudukan di nombor 1 sehingga nombor 9 itu kita kategorikan sebagai kedudukan podium untuk kategori berpasukan. Itu pada sebelah pagi. Dan insya-Allah pada sebelah malamnya ada 1 slot lagi. Slot pada sebelah malamnya adalah bersama dengan Tuanku Raja Muda Perlis, dan majlis ini juga majlis apresiasi yang sama, cuma penghargaan insya-Allah kita akan cuba berikan pencapaian podium di peringkat tertinggi, di mana yang sebelah malamnya pencapaian podium mungkin kalau kata individunya mungkin kedudukannya Johan naik Johan. Dan juga dari segi pencapaian berpasukan, mungkin berpasukan yang pencapaiannya di peringkat international antarabangsa. Dan insya-Allah pada malam itu juga kita akan bersama-sama dengan penaja-penaja kita lah. Antaranya ialah yang membeli meja untuk jamuan bersama-sama pada malam itu. Dan saya rasa sehingga kini alhamdulillah komitmen daripada semua, sambutan untuk majlis apresiasi ini sedang berlangsung dengan hangatlah saya rasa, dan saya optimis benda ni akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Itu. Okey cikgu. Boleh cikgu sebutkan tagline SPMU dan cabaran bagi SPMU dalam menempani zaman IR 4.0 ini dalam memastikan murid dan pelajar berada dalam keadaan aktif dan kekal cerdas? Okey, sebenarnya konsep apa hasrat yang saya nyatakan tadi dari segi pembangunan keseluruhan untuk pelajar-pelajar dalam negeri Perlis ini, sebenarnya warna untuk pelajar-pelajar dalam negeri Perlis ini bermula di pegawai-pegawai di SPMU.
Untuk sebelum saya teruskan ni di kesempatan inilah ingin saya memberi sedikit penghargaan lah kepada semua pegawai yang terlibat di SPMU dan juga atas komitmen semualah untuk kejayaan pada 2022 dan sekarang insya-Allah kita akan teruskan komitmen kita untuk 2023 untuk menambah baik lagi pencapaian-pencapaian pada 2022 nanti. Dan untuk makluman macam Cik Moderator tanya tadi, tagline untuk 2023 di SPMU ialah small change big difference. Okey, saya berfokuskan kepada small change ni, perubahan kecil ini ialah di kalangan kami sendiri, di kalangan warga SPMU itu sedikit perubahan mungkin. Bukan kita nak kata 2022 tak bagus. 2022 insya-Allah dari segi attitude, dari segi komitmen dengan sekolah, dari segi kerja berpasukan dah ada peningkatan. Cuma di 2023 small change, maksudnya perubahan kecil daripada 2022 tu, pemerkasaan, lebih kepada pemerkasaan 2022 tu insya-Allah kita laksanakan di SPMU. Dan untuk tindakan itulah di perkongsian ini juga antara yang telah kita laksanakan ialah dari segi team building yang kita baru laksanakan di Pulau Dayang Bunting baru ni, dan juga dari segi pemerkasaan perancangan aktiviti harian dan mingguan yang berkisar di dalam tim SPMU itu sendiri. Kemudian dari segi big difference ini ialah kita melihat bahawa perubahan kecil ini akan memberi impak yang besar, terutamanya dari segi yang saya katakan tadi, impak keseluruhan yang kita insya-Allah kita boleh tengok perubahan ke atas pelajar-pelajar negeri Perlis ini ataupun Zero Nine Kids ini. Okey, jadi kesimpulannya ialah corak ataupun warna pelajar-pelajar negeri Perlis ini sebenarnya bermula di warga SPMU ni. Jadi kalau kesedaran ini ada di kalangan warga SPMU, komitmen ataupun hasrat, misi, visi yang saya ceritakan tadi, elemen pembangunan untuk 4 elemen dari segi proses, dari segi KKMH, dari segi Zero Nine Character dan juga dari segi My School My Playground ini kita kongsi bersama warga SPMU ni, dan mereka sedar benda ni. Dan insya-Allah benda ni yang akan kita sebar luas dalam negeri Perlis. Dan saya rasa kalaulah benda ini yang sekarang ni pun dah saya rasakan komitmen daripada mereka dah memang tinggi dah. Kalau kita boleh laksanakan dan jadikan SPMU ini, insya-Allah saya boleh wujudkan SPMU ni sebagai satu winning team untuk mencapai visi dan misi itu, saya rasa tak jadi masalah untuk kita mencorakkan pelajar-pelajar negeri Perlis ni, di mana akhirnya hasrat utamanya dalam KPI lah, hasrat taksonomi JPM Perlis itu nak melahirkan pelajar-pelajar negeri Perlis ini sebagai asas di mana kita katakan akhirnya better people for better Perlis itu dapat dilaksana. Maksudnya selepas ini warga Perlis selepas ini disebabkan sumbangan kecil kita di peringkat pendidikan ini, insya-Allah akan menyumbang kepada warga Perlis yang lebih hebat pada masa hadapan. Dan untuk seterusnya soalan yang berkaitan dengan IR 4.0 itu, pemerkasaan dari segi KKMH itu sendiri yang kita galakkan, itulah pelibatan. Dan saya rasa dari segi pemerkasaan untuk KKMH, hasil daripada pelaksanaannya tahun lepas lagi kita ada nampak peningkatan dari segi pelajar-pelajar yang menceburi pelibatan dalam 6 elemen yang saya katakan tadi, terutamanya dari segi IoT dan juga ICT ini. Dan ini merupakan basic ataupun asas lah untuk persediaan mereka menghadapi IR 4.0 tu. Itu saja. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kerana sudi meluangkan sedikit sebanyak bersama kami. Okey, sama-sama. Dan di kesempatan inilah kalau boleh saya nak jemput winning team saya lah untuk sama-sama berada di pentas ini untuk kita akhiri program pada petang ni. Boleh tak? Boleh. Silakan warga SPMU. Inilah winning team SPMU. Small change, big difference. Bersua kembali kita. Mesti kawan-kawan nak tahu kan apa diary pengarah untuk minggu ini?
Mari kita saksikan bingkisan yang telah kami sediakan untuk anda semua. Kita sampai ke penghujung siaran. Pihak SSTP ada menyediakan hadiah misteri untuk anda semua. Dengan syarat, anda semua mesti menjawab semua soalan yang telah kami sediakan. Penyertaan murid yang terbanyak, pihak SSTP akan memberi hadiah misteri itu kepada pihak sekolah. Tunggu apa lagi? Mari kita jawab soalan di akhir segmen ini. Berakhirlah tugas saya sebagai pengacara pada minggu ini. Nantikan pengacara yang seterusnya pada minggu hadapan. Siapakah dia? Kawan-kawan, kenalah tonton siri ini pada hari Jumaat minggu depan. Bye!